Assalamualaikum Ustaz. Okey, Kak Liza dah PFB live dah. Okey Ustaz, boleh teruskan. Boleh teruskan Boleh Ustaz. Sekejap Kak masukkan link ni, panggil dalam grup jap. Maaf Ustaz. Kita muka surat 99 betul ke? Bab yang ke-7. Betul. Betul, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Liza dan ibu-ibu yang saya kasihi, semoga dalam keadaan sihat ya. Kak Aisyah, Puan Ibu Asmah, Bu Hashimah, Puan Mazna, Puan An, Miss Na ya. Okay, baik. Jadi ada sedikit masalah teknikal tadi nampak masuk dan saya pun menunggu juga. Tapi tak apalah, itu biasa ya. InsyaAllah pada pagi ni kita tengok pada muka surat 99 buku Message Deep dalam Al-Quran ni. Suratul Nisa dengan tajuk Niat yang baik menjadi sebab perdamaian ya. Okay, kita tengok Al-Quran. Iaitu Suratul Nisa ayat yang ke-35. Dalam yang lepas kita ada bincang tentang nusyus. Apa tindakan yang perlu diambil oleh kaum suami apabila isterinya nusyus ya. Dan saya dah terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan bahawa nusyus itu artinya berasa tinggi. Artinya isteri berasa tinggi terhadap suami sehingga sanggup melayani suami dengan cara yang tidak baik. Dan begitu juga apabila suami nusyus, suami meninggi diri daripada isteri dan merasakan isteri ini rendah, tak ada apa-apa nilai ya. Jadi kita dah bincangkan apa yang perlu dilakukan. Dan pada hari ini kita tengok pada ayat 35 kata Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum. Sama yang dengan ayat inilah ya. Wallati takhafuna. Ini wa in khiftum shiqaqa bainihima wa in khiftum shiqaqa bainihima kama fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha kama in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Okey. Dan jika kamu bimbang perpecahan antara mereka berdua, wa in khiftum, dan jika kamu bimbang syiqaqa bainihima, berlakunya perpecahan antara suami dan juga isteri, fab'asu hakaman min ahlihi, maka utuskanlah seorang hakim ataupun orang tengah kalangan keluarga orang lelaki, wa hakaman min ahliha, dan seorang orang tengah kalangan keluarga wanita, in yurida, sekiranya mereka berdua. Okey. Hakaman min ahliha tu dia kena noktah dulu di situ. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika mereka berdua sentiasa mahukan perdamaian, maka Allah Azza wa Jalla sentiasa akan menyatukan antara kedua-dua suami isteri tersebut. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memang Tuhan yang amat mengetahui, halus pengetahuannya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sebelum kita melihat ulasan ayat ini secara lebih meluas, kita perlu melihat dahulu dalam 2-3 perkataan pilihan. Supaya dengan memahami perkataan-perkataan tersebut, insya-Allah kita akan lebih memahami kehendak dan mesej yang mahu disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat pada ayat apa tu? Hakaman. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman. Okey.
Jadi hakaman ni kalau kita lihat dalam terjemahannya dia sebut orang tengah ya. Tapi orang tengah tu orang yang macam mana digunakan oleh Allah Azza wa Jalla ialah hakaman, yakni orang yang bijaksana, hakim. Bijaksana kan, hakim kan dinama hakim kerana dia bijaksana. Manakala satu lagi kenapa qadhi dipanggil qadhi? Kerana qadhi itu artinya pemutus. Okey. Oleh kerana orang tu bijaksana dan menggunakan kebijaksanaannya, maka orang itu dinamakan sebagai Al-Hakim. Okey. Jadi sekarang ni, kita nak guna orang tengah bagi mendamaikan antara dua orang suami isteri yang sedang bergaduh ni, maka perlulah kita mencari orang tengah yang bijaksana. Itu perkara yang paling penting. Soal yang lain tu, dia dah nyata nombor 2, nombor 3, nombor 4. Contohnya, kita cari orang tengah yang soleh lah. Okey, yang soleh. Allah Ta'ala tak kata, faba'asu salihan min ahlihi kan. Tak, Allah tak kata nilai soleh. Allah Azza wa Jalla juga tidak menyatakan nilai orang yang lemah lembut. Okey. Allah Azza wa Jalla juga tidak menyatakan nilai orang yang, macam mana lagi? Orang yang paling tinggi pembelajarannya. Tak juga. Sebab pandai yang tinggi pembelajarannya, tinggi pengajarannya tak semesti orang yang bijaksana. Yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana kalangan keluarga lelaki, orang yang bijaksana kalangan keluarga orang perempuan. Bila kita sebut bijaksana ni, mestilah dia ada nilai ilmunya, mestilah dia ada nilai solehnya, mestilah dia ada nilai pengalaman dia. Kadang-kadang nilai ilmu tu ada pada orang muda, tapi dia tidak ada nilai pengalaman. Ya, kadang-kadang orang muda ni pun dia orang soleh, tapi dia tidak ada nilai pandai menjadi orang tengah untuk berkomunikasi antara kedua-dua. Dan kadang-kadang orang tengah ni tak perlu pandai orang yang pandai bercakap, tapi orang yang percakapannya didengari. Ya, dia cakap sikit je dengar. Dan dalam bergaduh dia sebut gitu je, terus tak jadi bergaduh. Kamu ni tak ada kerja lain, tak kesian pada anak ke? Dia sebut gitu je, terus diam. Tanpa memerlukan nak cerita teori 1, teori 2, ayat Quran 1, hadis, kata-kata ulama'. Dia tak perlu begitu pun. Orang yang bijaksana ni, dia pandai memainkan suasana, sehingga akhirnya kedua-dua suami isteri tadi akan menginsafi balik kesilapan yang dilakukan oleh mereka berdua. Ya. Jadi yang paling penting ialah orang yang bijaksana, ya. Bukannya orang yang soleh, bukannya orang yang berilmu tinggi, bukannya orang yang pandai berbicara, tapi bila sebut orang yang bijaksana, dia ada kesemua nilai tersebut. Okey, itu satu perkara ya. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, perlu kita fahami bahawasanya Al-Quran menyatakan faba'asu hakaman tu macam mana? Min ahlihi, min ahliha. Kalangan keluarga lelaki, kalangan keluarga perempuan. Dan tak disebutkan fab'asu hakaman min sadiqihi, kalangan kawan dia ke, kalangan friend di Facebook ke. Tak. Ataupun kita guna pegawai suluh ke di majlis agama, tak. Pegawai suluh boleh digunakan, tapi itu bukan pilihan yang pertama. Pilihan yang pertama siapa? Kalangan keluarga lelaki, kalangan keluarga perempuan. Itu dulu. Bukannya pergi report pada kawan. Yang sekarang ni bila ada masalah, kita report pada kawan, kita cerita pada media sosial, kita dedahkan kepada wartawan kerana kita ni artis. Itu tidak memberikan apa-apa kebaikan pun. Yang Allah Azza wa Jalla ajar kita adalah kita mesti memaklumkan kepada keluarga kita sendiri. Jadi si lelaki cari hakaman kalangan keluarganya, yang si isteri pun mencari hakaman kalangan keluarganya juga. Okey, baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla menyatakan in yurida islahan. Perhatikan perkataan yurida. Okey, yurida ni apa dia Kak Liza? Dia fi'il apa? Fi'il mudhari', Ustaz. Fi'il mudhari', menunjukkan sesuatu yang sedang berlaku. Sentiasa berlaku. Sedang berlaku, sentiasa berlaku kan. Artinya kalaulah dalam diri kedua-dua wakil tadi, hakaman kalangan lelaki dan perempuan tadi, kedua-duanya sentiasa berkehendak. Yurida tu sentiasa berkehendak. Artinya, sebelum dia pergi jumpa antara dua orang ni,
sekarang ni dah ada orang tengah ada ni, dah duduk bincang ni. Sebelum pergi jumpa, dia dah ada niat dah nak mendamaikan antara suami isteri. Bila jumpa pun dah ada niat tersebut. Dan selepas perjumpaan pun mereka masih lagi mengekalkan niat, kita mesti mendamaikan antara mereka berdua. Jadi bayangkan kalau kita dah ada niat yang jelas, kita nak menyatukan antara suami dan isteri, pastilah kedua-dua yang bijaksana ini akan menggunakan perkataan yang sesuai, bicaranya bicara yang sesuai, targetnya target yang jelas. Sekarang ni saya jumpa dengan abang kerana kita nak bincang macam mana pun nak mendamaikan dua orang adik kita yang sedang bergaduh ni. Apa sebenarnya yang berlaku? Abang ada maklumat apa, abang ceritakan. Saya ada maklumat apa, saya ceritakan. Dan sekarang kita tengok maklumat tu antara kedua-duanya. Di mana sebenarnya titik temunya dan sebenarnya apa yang punca mereka ni bergaduh sebenarnya. Okey. Mereka pun analisis kedua-dua maklumat yang mereka dapat. Kemudiannya mereka pun mula mengekalkan niat kita mesti mendamaikan kedua-dua mereka yang sedang bergaduh. Apabila mereka ada niat dalam bentuk fi'il mudhari' sentiasa yurida, maka Allah Azza wa Jalla pun akan melakukan sesuatu dalam bentuk fi'il mudhari' juga. Yuwaffiqillahu bainahuma. Yuwaffiq itu fi'il mudhari'. Artinya Allah Azza wa Jalla juga sentiasa akan menyatukan antara kedua-dua pasangan tersebut. Jadi itu satu benda yang jelas ya. Yang penting niat yang jelas akan membantu mencapai hasil yang positif. Kalau niat itu bukan niat yang jelas, bahkan keduanya atau salah seorangnya memang pergi jumpa tu memang nak putuskan macam mana pun hubungan mereka ni, tak boleh nak bersama dah, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan yuafiq. Tapi kalau kedua-duanya ada niat yang jelas, perbincangan yang baik, maka yuwaffiqillahu bainahuma. Okay. Innallaha kana aliman khabira. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, lagi mendalam pengetahuannya tentang apa niat wakil tadi, apa yang dibincangkan oleh mereka. Allah tahu, jadi mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak baik sampai boleh memecah belahkan hubungan antara suami dan isteri. Okey, baik. Jadi saya sebutkan di buku saya tu pada muka surat yang ke-100, bukannya kita meluahkan perasaan melalui media sosial atau kepada orang-orang yang mungkin boleh menjadi batu api. Dalam masa yang sama, niat yang baik dalam hati kedua-dua orang tengah itu boleh menjadi sebab perdamaian antara suami dan isteri. Niat tu sendiri boleh memberikan kesan yang luar biasa. Semalam ataupun 2 hari lepas ya, Kak Liza dan tuan-tuan dan puan-puan, saya ada terfikir satu benda, iaitu mengapakah beberapa kali pengalaman dalam hidup saya ni imam terlupa rakaat, dalam masa yang sama, masa itulah saya leka dan jemaah yang lain pun leka. Okey, ada juga keadaan yang mana imam terlupa rakaat tapi kita okey. Tapi beberapa kali dah pengalaman saya, bila imam terlupa je, saya masa tu pun elok-elok je saya masa tu lalai dalam solat. Dan orang lain pun lalai juga, pakat lupa habis, pakat keliru habis. Berlaku tak macam tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ke sama je? Ke tuan-tuan dan puan-puan memang jenis orang yang khusyuk sepanjang masa? Kak Liza pernah tak berlaku macam tu? Pernah, Ustaz. Ya, maknanya kalau imam terlupa, kita pun masa tu dandanlah kita terlupa masa tu. Macam tu Kak Liza. Ya, Ustaz. Okey. Yang lain macam mana Kak Aisyah dan lain-lain? Okey. Sampaikan saya pun terfikir, adakah kerana Kak Aisyah macam mana? Sama juga? Dalam kes saya macam imam tu sujud sahwi, saya pun macam pasal apa sujud sahwi? Maksudnya saya pun lalai. Apa yang dilalui oleh saya, Kak Aisyah, Kak Liza dan mungkin yang lain-lain pun, Kak Lina pun ada ya. Mungkin kerana dia ada faktor dia. Apabila makmum ni leka dalam solat, ia memberikan kesan kepada imam. Sama juga kalau imam ni dia leka dalam solat, ia boleh memberi kesan kepada makmum itu sendiri. Sampaikan kalau imam leka, makmum pun sama leka juga. Begitulah kalau makmum tu leka, imam pun jadi leka juga. Dan benda ni saya ada pernah jumpa dalam satu hadis Nabi SAW, tapi saya nak kena cari balik, nak trace balik hadis tu ada di mana.
yang mana ada gangguan kepada imam apabila berlakunya kesilapan kalangan makmum. Artinya dia ada aura dia, dan ada kesan dia. Sama juga, kalaulah kedua-dua orang wakil ini datang dengan niat kita nak bergaduh, maka ia akan memberi kesan yang negatif kepada pasangan suami isteri. Tapi kalau dua-dua wakil ini datang dengan niat untuk islah, mendamaikan, iaitu jadi pegawai suluh tu, pegawai yang mendamaikan, jadi insya-Allah dia akan memberikan kesan yang positif kepada suami dan isteri itu sendiri. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut, kalau mereka, kedua-dua mereka sentiasa mahu mendamaikan antara pasangan suami isteri, maka Allah Azza wa Jalla juga sentiasa akan mendamaikan antara mereka berdua. Okey, itu kuasa niatnya. Apabila kita ada niat untuk berdamai, orang akan dapat merasai semangat dan aura perdamaian tersebut. Tetapi jika daripada awal lagi kita datang dengan niat mahu mencari balah, maka sengketa yang akan berapi bukannya kesejukan persaudaraan. Suami isteri mahu bergaduh lama mana, kelak ke kubur juga kita. Okey, itu sebagai penutup untuk ini. Sekarang ni kita terus mula kepada ayat 36, dan ayat 36 ni mungkin sebahagian daripada tuan-tuan dan puan ada mendengar ulasan saya sebelum ini dalam mana-mana siri. Jadi ini berkenaan dengan hubungan terhadap kedua ibu bapa pula. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua ibu bapa kita buatlah yang terbaik. Okey. Ia bermula dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu sembah Allah dan jangan syirikkan Allah, bila-bila pun jangan syirikkan Allah dengan apa pun. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua ibu bapamu kita buat yang terbaik. Wabizil qurba. Ini dia sebenarnya dia ada satu perbahasan. Ada ayat yang mana Allah Azza wa Jalla kata zul qurba. Ada ayat Allah guna perkataan ulil qurba. Apa beza antara zil qurba, zawil qurba, ulil qurba? Ada tiga. Zil qurba, zawil qurba, ulil qurba. Itu semua berbeza-beza tu kehendak Allah tu. Zil qurba tak sama dengan zawil qurba dan tak sama dengan ulil qurba. Yang paling luas ulil qurba. Baik. Sekarang ni kita tengok bagaimana Allah Azza wa Jalla sebut wabil walidaini ihsana. Okey. Saya tahu sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak dah tahu benda ni. Tapi kadang-kadang benda yang kita dah tahu tu kita sengaja ulang beberapa kali supaya kita ingat. Ialah kalau macam orang yang dah biasa dengan program tadabbur Al-Quran, sama ada dengan tadabbur center ataupun mana-mana, sangat biasa dengan perbahasan ini. Tapi kita ulang supaya kita boleh ingat insya-Allah. Ibu bapa dalam Al-Quran ni, tapi ulangan saya ni ulangan ringkas sahaja. Ibu bapa dalam Al-Quran ini disebutkan dengan istilah al-abawain dan al-walidain. Ringkasnya, kalau sebut al-abawain, dia lebih kepada ubuwah, kebapaan. Mana-mana ayat tentang al-abawain, dia lebih kepada isu kebapaan. Dan kalau ayat al-walidain, dia ada isu al-wiladah. Al-wiladah tu kelahiran. Maka bila kita sebut soal kelahiran, maka gambaran dalam kepala kita ialah ibu bukannya bapa, kerana ibu yang melahirkan anak. Maka bila disebutkan ayat wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kita kena buat yang terbaik, khususnya kepada ibu. Okey, baik, satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla kata kepada ibu bapa ni kena ihsan ataupun kena husna. Ada ayat wabil walidaini husna, beberapa ayat wabil walidaini ihsana. Allah Azza wa Jalla tidak menyatakan taat. Ya, Allah kata ihsan. Dan ihsan serta taat ini benda yang berbeza. Kalau kepada pemimpin, kita kena taat. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Jadi kalau kepada Allah, Rasul, Allah dan Rasul ni lainlah, itu level lain. Tapi kepada ulil amri yang memegang pemerintahan kita ni, kita kena taat. Bukannya ihsan. Bukannya ihsan tu ada juga, tapi nilai ketaatan itu lebih kuat. Okay. Kepada suami, isteri kepada suami, dia lebih kepada isu ketaatan. Suami kepada isteri, dia lebih kepada nilai ihsan. Jadi kita nak kena susun betul-betul. Sebab itu dulu,
mungkin sebahagian kita dah dengar, saya dah sebutkan. Tidak ada istilah bahawa suami lebih daripada ibu bapa seperti difahami oleh sebahagian daripada kita. Juga tidak ada istilah ibu bapa lebih tinggi daripada kedudukan suami. Tidak ada istilah ibu bapa lebih tinggi daripada kedudukan isteri. Tidak ada istilah isteri lebih daripada ibu bapa. Tidak ada istilah anak lebih ataupun kurang daripada mereka semua ini. Tidak ada istilah demikian. Tapi Allah Azza wa Jalla telah menyusun semua itu dengan cukup jelas. Yang mana kalau dengan suami taat, kalau dengan isteri ihsan, kalau dengan ibu bapa ihsan, kalau dengan anak ni dia lebih kepada cinta, ya. Dia lebih pada kasih, dia lebih pada cinta. Sehingga kalau dalam bab empati ataupun dalam bab rindu, dalam bab kasih, anak itu dalam beberapa ayat Al-Quran menempati kedudukan yang paling tinggi. Ya, sepasang suami isteri boleh berpisah, na'udzubillah min zalik, tapi dengan anak mereka takkan terpisah. Bahkan suami isteri apabila mereka nak bergaduh je, mereka akan terkenangkan anak mereka. Tak apalah demi anak, kita lupakan persekentaan antara kita, kita bina hidup yang baru. Ya, na'udzubillah min zalik. Tapi ceritanya begitu. Kuasa anak ni dia luar biasa dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi tak bolehlah kita nak kata ibu bapa lebih daripada suami ataupun isteri. Juga tak boleh kita kata suami dan isteri lebih daripada ibu bapa. Tak boleh. Sebaliknya kita perlu menyusun semua itu pada kedudukan dia yang sesuai. Jadi yang paling tingginya ibu bapa, suami, isteri dan anak. Yang lain-lain tu dia ke bawah-bawah dah. Adik-beradik ke bawah dah. Pak saudara, mak saudara bawah-bawah. Datuk, nenek ke bawah. Yang paling tinggi tadi, suami isteri, anak-anak dan juga ibu bapa. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah, kemudiannya kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menggunakan perkataan bi wa bil walidaini ihsana. Bukannya Allah Azza wa Jalla menggunakan perkataan ila. Bukan ila tetapi bi. Apakah yang membezakan antara bi dengan ila? Okey. Kalau ila ni artinya ke yang menunjukkan wujudnya jarak. Contohnya saya selepas kelas ini saya nak pergi ke perpustakaan Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, PIPAS, ya. Saya nak pergi library buat kerja. Maka saya kata uridu zahab ila al-maktabah. Okey. Saya nak pergi ke al-maktabatil ammah, pergi ke perpustakaan awam. Okey, bila oleh kerana rumah saya dengan perpustakaan tu dia ada jarak dia, saya kena naik kereta, saya kena bawa mungkin dalam 15 minit saya sampai. Okey, kerana ada jaraknya, maka perkataan ila digunakan. Perkataan ila digunakan. Hatta kalaulah rumah saya depan perpustakaan sekalipun, tetap ila. Kerana untuk saya bergerak dari rumah saya, berjalan kaki pergi ke library, wah, itu rumah-rumah orang kaya situ kan. Tetap memerlukan masa dia dalam beberapa minit baru sampai ke library. Jadi ila. Tetapi kalau guna perkataan bi, wa bil, bi tu, bi ni dia menunjukkan sesuatu yang melekat. Dia panggil al-ba'u lil ilsaq. Ba yang menunjukkan sesuatu yang melekat, yang erat rapat dengan kita. Jadi apabila disebutkan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa, yang ibu bapa tu memang melekat dengan kita, ke mana-mana kita pergi pun kita bawa nama ibu bapa kita. Saya bawa nama saya Muhammad Zulkhair bin Muhammad Nur, saya anak kepada Qamariah, itu saya bawa nama tu. Dan di mana-mana sahaja ibu bapa tu Allah Ta'ala nak sebut, kena lekat dalam ingatan kita. Sampaikan kita sentiasa mendoakannya, kita tanpa putus mengharapkan kebaikan untuk dia dan lain-lain. Okey, jadi perkataan bi digunakan. Sebab itu saya ada sebutkan dalam buku ini, ya. Okey. Kalau dalam buku ni pada muka surat 102, huruf ba mengajar kita agar menjadi anak yang benar-benar berbudi kepada kedua ibu bapa. Huruf ba dalam bahasa Melayu boleh membawa erti sesuatu yang melekat. Artinya ibu bapa melekat dalam hati, minda dan perasaan kita. Sama sekali tidak boleh dipisahkan meskipun seketika. Kata Syekh Ibn Utsaimin, jika digunakan ayat wa ilal walidaini ihsana, anak-anak sekadar memberikan kebaikan seperti menghulurkan duit bulanan tanpa ada sebarang nilai benar-benar
ingin berbudi. Itu kalau ilah. Jadi kita ni nak ilah ke nak bi? Itu terpulanglah pada pilihan tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak sekalian ya. Pasti kita nak pilih bi, bukannya ilah. Dan satu peringatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, terutamanya ibu bapa ni. Allah Ta'ala ingatkan kita betul-betul. Dia apa ayatnya ya Allah? Lupa dah. Wa ma tadri, bukan wa ma tadri. Aqrabu lakum naf'a. Sekejap saya tengok saya lupa dah ayat dia macam mana. Ini peringatan untuk ibu bapa dalam macam mana kita berhubung dengan anak-anak kita. Dia semua ada. Dia bukannya cerita tentang anak-anak kepada ayah-ayah aja, tak. Bahkan macam mana ibu bapa dengan anak pun ya. Tapi saya teringat, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Okey. Itu dalam ayat mana tu? Okey, kita Suratul Nisa. Suratul Nisa. Tapi saya tak masukkan dalam buku saya ni. Okey. Suratul Nisa pada ayat yang ke berapa? Kita tengok Tafsirul Kabir, Suratul Nisa. Ayat berapa ni? Ayo, la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Manfaat. Ya Allah, tulisan apa tu? Ni betul lah ayat yang ke 11. Ayat yang 11. Kita dah bincang ke yang ni? Saya ada sebut tak pada tuan-tuan dan puan-puan? Kak Liza, kita ada sebut tak pasal ayat ni? Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ya, ada Ustaz. Kita siri 14 hari tu. Ada dah. Maknanya ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang paling banyak memberikan manfaat. Jadi bila kita tak tahu, kita tak bolehlah nak melebih-lebihkan mana-mana anak lebih daripada anak yang lain. Ada satu cerita tu. Seorang sahabat Nabi, saya lupa dah. Dia bawa anak dia, kedua-duanya sahabat Nabi lah. Tapi saya lupa siapa nama sahabat Nabi yang anak tu. Dia kata Rasulullah tanya dia, adakah awak sayang pada anak awak ni? Oh, sayang Rasulullah. Saya sayang sungguh dengan anak yang ni. Sama ada Rasulullah tanya dia ataupun dia yang cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia sayang pada anak dia. Maka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, so macam mana dengan anak yang lain? Adakah awak pun sayang dengan awak sayang pada anak lain macam ni juga? Dia kata tak macam tu. Yang ni dia sayang lebih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tak boleh, kena adil dengan anak-anak. Semua anak ni anak kita, maka kena adil. Tetapi macam Kak ni sebut, kita ceritakan soal keadilan tu keadilan luaran, bukannya al-qist yang kita bahaskan sebelum ini. Artinya kalau kita beli untuk anak ni, beli sesuatu, untuk anak yang ni pun kita kena beli sesuatu yang sesuai dengan dia tu macam mana. Okay, kalau anak perempuan kita beli apa, anak lelaki kita beli apa. Kalau kita nak pergi berjalan, macam saya ni ada 2 orang anak je, tak boleh. Saya bawa seorang je anak seorang lagi saya tinggal dengan makcik dia ke, dengan opah dia ke, tak boleh macam tu. Sebab anak 2 orang je, kecuali anak ramai, kita pun buat giliran. Okey, sebab anak abah ni ramai, 5 orang, abah pun tak mampu lah nak buat semua orang. So macam ni kita bincang. Untuk setiap tahun kita melancong 2 kali. Contohlah, yang akan datang ni kita nak melancong ke Switzerland. Tu adalah tu orang nak melancong ke Switzerland tu. Okey. Jadi awal tahun ke Switzerland, hujung tahun nanti kita nak pergi ke Morocco dan Spain. Okey. Jadi siapa yang nak pergi Switzerland? Bincang. Siapa nak pergi Spain? Bincang. Tahun depan abang nak pergi ke Mekah pula. Siapa nak pergi Mekah? Dan hujung tahun pula abang nak pergi ke Pakistan pula. Siapa pergi Pakistan? Okey, bincang. Abang nak buat semua tak mampu, abang tak ada duit. Contoh kalau tak ada duit, kalau ada duit bawa semua. Kecuali kalau semua nak usaha sendiri, nak cari duit sendiri boleh. Tapi kalau abang nak buat semua, abang tak mampu. Jadi kita buat giliran. Kalau macam tu pun dah kira okey dah. Sekurang-kurangnya kita bawa semua walaupun bukan pada masa yang sama. Ya. Okey, baik. Kemudiannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk akhir kita pada hari ini ialah pada 103 balasan mengikut kesalahan yang kita lakukan, iaitu pada ayat 47 ya. Kata Allah Azza wa Jal, ya ayyuhallazina amanu
Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuha fanaruddaha ala adbariha. Okey, saya baca satu dulu. Tapi yang saya terlupa tadi, kalau kita ada sayang lebih pada anak kita 4-5 orang atau lebih 7-8 orang, adalah seorang anak tu kita sayang lebih sedikit, itu biasa. Mana-mana orang pun macam tu, ya. Mak saya pun ada anak favourite dia. Dan adakah kita nak cemburu-cemburu? Tak payah nak cemburulah. Itu perasaan masing-masing. Okey. Kita tak boleh cemburu. Dah mak kita suka pada anak tu. Macam mak saya dia suka apa-apa pun adik saya yang lelaki tu, yang kedua bongsu. Dia sayang lebih sikit. Tak apa. Itu pilihan mak kita. Kenapa kita nak dengki-dengki? Yang penting secara luarannya mak kita adil kepada kita. Okey. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat pada ayat 47, ya ayyuhallazina utul kitaba, wahai orang-orang yang diberikan alkitab, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl an natamisa wujuhan. Okey, artinya berimanlah kamu dengan apa yang telah kami turunkan, iaitu Al-Quran, yang mengesahkan kitab-kitab yang ada pada kamu sebelum kami menyeksa dengan menghapuskan bentuk muka kamu sehingga berubah jadi rata, mulut, hidung, mata semua rata aja. Fanaruddaha ala adbariha, lalu kami menjadikannya sama dengan rupa sebelah belakang yang tak ada mata, tak ada hidung ni. Au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt, ataupun kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang melanggar arahan Allah Azza wa Jal agar tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ingatlah ketentuan Allah itu tetap, perintah Allah itu tetap berlaku. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, pertamanya ayat ini diturunkan kepada ahli kitab. Dan ahli kitab ini dalam ayat ini dipanggil ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang dikurniakan alkitab. Jadi utu ni cerita mudahnya, kan dia ada dua kan. Satu ati, yang kedua a'ti. A'ti. Inna a'tainaka a'ti. Kalau ati banyaklah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Okey, ati-ati tu banyak. Okey. Jadi bila sebut ati ataupun utu, bukannya utu, artinya utu tu pemberian yang besar. Kitab ini merupakan pemberian yang besar. Wahai orang-orang yang dikurniakan pemberian yang besar berupa Alkitab. Okey, satu perkara. Walaupun mereka telah dikurniakan Alkitab, namun mereka perlu beriman kepada kitab yang terakhir yang dinamakan sebagai Al-Quranul Karim. Baik itu Allah sebut, aminu bima nazzalna, kamu semua kena beriman dengan apa yang kami turunkan berupa Al-Quranul Karim. Dan orang yang dah biasa dengan dunia tadabbur tahu sangat beza antara anzalna dengan nazzalna. Okey, kita cuba lihat Ini perbahasan basic lah, tapi dia rencam juga perbahasan ni sebenarnya. Okey, kalau At-Taurat dan Al-Injil dipanggil anzala. Anzala. Manakala Al-Furqan pun sama, anzala wa anzala al-Furqan. Tapi kalau Al-Quran, dia tak panggil anzala, dia panggil nazzala. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi, kami benar-benar telah turunkan kepadamu Al-Kitab, yang Al-Quran, dengan membawa kebenaran. Okay, jadi bila sebut nazzala ni merujuk kepada Al-Quran. Aminu bima nazzalna, berimanlah kamu dengan apa yang kami turunkan berupa Al-Quranul Karim. Okey, baik. Dan kemudiannya Allah Azza wa Jalla menerangkan bahawa apa fungsi Al-Quran sebenarnya. Adakah Al-Quranul Karim akan membawa fakta yang bercanggah dengan Kitabut Taurah, Kitabul Injil dan Kitabul Furqan? Ada sebahagian ulama menyatakan Kitabul Furqan itu merujuk kepada Kitabuz Zabur. Adakah bercanggah? Jawab Allah Azza wa Jalla, tak bercanggah pun. Al-Quranul Karim bukan membawa maklumat yang bercanggah, tetapi membenarkan apa yang ada. Musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada di sisi kamu berupa Kitabut Taurah, Injil dan juga Zabur. Okey.
Jadi itu fungsi Al-Quran, bukannya membawa maklumat yang bercanggah. Bahkan membenarkan lagi dan membawa banyak maklumat-maklumat yang baru. Okey, baik. Tetapi apa balasannya kalau ahli kitab ini tetap menolak kebenaran Al-Quran walaupun mereka mengakui Al-Quran merupakan kitab Allah yang paling superb. Mereka tahu benda tu tapi mereka nak tolak juga. Jadi kalau mereka tolak juga, apa yang berlaku? Allah Azza wa Jal akan mengubah muka depan mereka ni sama dengan ala adbariha, sama dengan muka bahagian belakang. Artinya tak ada mata, tak ada hidung, apa benda tu tak ada. Allah akan ubah muka mereka. Cuma perubahan itu berlaku bila? Mungkin tak berlaku lah di dunia, tapi berlaku di hari akhirat nanti. Okay. Kalau kita tanyakan, macam mana Allah boleh ubah? Sama jugalah dengan kalau kita bangkit di hari akhirat nanti. InsyaAllah, saya dan puan-puan ya, bila kita bangkit di hari akhirat nanti, kita akan bangkit dalam keadaan biasa. Kita berjalan kaki, menggunakan kaki kita ni lah. Okay. Tetapi ada orang iyazan billah yang mana tidak berjalan dengan kaki, kata Nabi SAW. Habis tu apa yang Nabi sebut? Kata Nabi SAW, ada orang yang berjalan dengan muka mereka. Bila sebut berjalan dengan muka, para sahabat pun tertanya-tanya, macam mana nak berjalan dengan muka Rasulullah? Berjalan macam mana? Kalau kaki tu logik lah, dia boleh melangkah. Kalau muka nak melangkah macam mana? Maka kata Nabi SAW, ya, kalau Allah, sebagaimana Allah Azza wa Jal boleh menjadikan kaki itu melangkah dan berjalan, begitulah dengan Allah Azza wa Jal boleh menjadikan muka orang itu melangkah dan berjalan. Sebagai satu tanda kehinaan. Baik, itu ancaman Allah. Okey, baik. Kemudiannya, ataupun kalau kalau kami tak ubah muka kamu pun, kami laknat kamu. Laknat ni apa maksud laknat? Sebut laknat ni apa maksudnya? Iaitu menjauhkan kamu daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Tak dapat dah kasih sayang daripada Allah sebagaimana kami melaknat ashabas sabti. Okey. Maknanya dalam hari-hari dalam Quran ni ada disebutkan dalam Al-Quran. Okey, jom puan-puan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah hari yang disebutkan dalam Al-Quran selain daripada hari Sabtu? Hari apa lagi ada? Hari Ahad ada tak hari Ahad? Kak Anis, hari apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Jumaat. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jumaat Sabti ni, nama Sabtu tu disebut dalam beberapa kali. Jumaat adalah disebut sekali. Okey. Jadi Jumu'ah ni artinya hari berhimpun, jamak. Manakala Sabtu, Sabat ialah terputus. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Naba, wa ja'alna naumakum subata. Subata tu Sabat. Dan kami jadikan tidur kamu tu subata, terputus, pagi berehat. Jadi hari Sabtu ni adalah hari untuk berehat. Jadi saya dah cerita dalam satu grup yang lain. Kalau kita kata bekerja sepatutnya hari Jumaat ni hari yang tak bekerja, lebih sesuai dengan agama kita tak bekerja pada hari Jumaat, maka perlu dinilai balik, betul ke kalau kita cuti hari Jumaat ni lebih menepati kehendak agama? Betul ke kalau kita cuti hari Jumaat itu lebih menepati sunnatun Nabi SAW? Okey, walaupun saya faham, ya ada baiknya kalau cuti hari Jumaat kerana nanti bolehlah orang pun beribadah awal pada hari Jumaat, pergi masjid awal. Tapi realitinya kita tengok juga negeri-negeri yang cuti pada hari Jumaat, adakah betul mereka pergi awal hari Jumaat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ataupun sama je dengan negeri yang lain? Jadi sebenarnya dia bukan soal cuti tak cuti, ia soal budaya kita sendiri. Sebab realitinya dalam suratul Jumu'ah, sahabat-sahabat Nabi SAW bekerja. Allah pun sebut fa iza qudiyatis salatu min yaumil jumu'ati fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai solat, maka kamu bertebaranlah ke muka bumi, carilah rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Okey. Jadi di sini kalau Sabtu betul-betul cuti. Itu memang cuti. Allah pun sebut subata, hari terputus sebenarnya Sabtu ni, hari berehat. Okey. Tapi kita Malaysia berehat ke hari Sabtu? Tak. Di Malaysia yang betul-betul berehat tu pada hari Ahad. Pada hari Ahad berehat. Hari Sabtu orang pergi shopping biasanya. Okey, baik.
Okay, jadi bagi saya betul lah Jumaat tu elok cuti, tapi kita tak boleh kata cuti tu lebih menempati agama. Tak. Cuma ketenangan, kesenangan tu logik. Jadi sekarang ni kenapa Allah Azza wa Jal buat hukuman demikian kalau mereka menolak kebenaran Al-Quran Karim? Kerana hukuman itu al-hukum ataupun al-jaza ala jinsil amal. Hukuman sesuatu itu dia mesti sesuai dengan apa perbuatan yang dilakukan oleh dia. Kalau dia buat macam ni, apa balasan dia? Kalau dia buat macam ni, apa balasan dia? Dia mesti sesuai. Ya, dia mesti sesuai. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau ikut beberapa, nanti kita akan jumpa dalam buku ni, kita ikut beberapa hukum dalam agama kita ni, kalau buat 3 jenis kesalahan ni, hukumannya adalah puasa. Okay, mula-mula bebas hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Last sekali baru bagi makan kepada orang miskin. Satunya apa kaitan tu? Membebaskan hamba dengan puasa dengan bagi makan pada orang miskin. Ada kaitan tak? Dan kenapa puasa dijadikan alternatif sekiranya kita tidak dapat membebaskan hamba? Kerana kita tidak ada hamba. Bagi 3 kesalahan. Pembunuhan tanpa sengaja, hubungan suami isteri dalam siang Ramadan, dan satu lagi dalam kes orang yang melanggar sumpah kan? Bukan. Dalam kes zihar. Dalam kes zihar. Baik. Jadi sekarang ni, dia mesti ada kaitan dengan kesesuaian itu sendiri. Sesuatu yang kita buat tu, balasan dia mesti sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sama juga dengan mereka, oleh kerana mereka telah menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quranul Karim, mereka telah menyembunyikan dan bahkan mereka telah menghapuskan banyak fakta yang terdapat dalam Kitabut Taurah, Kitabul Injil, agar langsung tidak ada kaitan dengan Al-Quranul Karim. Tak ada pun cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana mereka telah menghapuskan kebenaran tersebut, Allah boleh hapus dia punya muka depan mereka biar sama dengan muka belakang. Sebagaimana mereka telah memesongkan kebenaran, maka Allah Ta'ala juga boleh memesong rupa wajah mereka itu sendiri. Jadi itu balasan yang sesuai terhadap kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Dan Allah Azza wa Jalla tegaskan, wa kana amrullahi maf'ula, bahawa perintah Allah, keputusan Allah Azza wa Jalla itu tetap akan berlaku macam mana pun. Jadi itulah yang kita nak kena nilai. Dan tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita bermula lambat tadi, sepatutnya habis lambat sikit, tapi saya nak minta izin supaya saya dapat habis awal kerana saya dah set masa untuk buat kerja saya pula. Boleh ya Kak Liza ya? Boleh Ustaz. Salah Kak Liza tadi tu yang buka lewat Ustaz masuk awal dah. Tak apa, Kak Liza belanja balik saya pun okey dah, tak ada masalah insya-Allah. Terima kasih banyak Kak Liza, jazakumullah khairah, dan semoga usaha Kak Liza yang membantu Ustaz Yusof ATM, Allah Taala akan bantu Kak Liza di hari akhirat nanti. Amin. Dan insya-Allah di dunia juga mendapat bantuan yang sewajarnya insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.